Puaslah saya menanam bumi, menanam bumi. Podcast yang akan anda dengarkan adalah paparan kisah-kisah di sekitar majlis-majlis perkahwinan dan juga isu-isu kekeluargaan masyarakat Melayu di Singapura. Sembarang persamaan yang dipaparkan di dalam podcast ini amatlah disengajakan. Kami harapkan paparan pengalaman kami ini dapat menjadi iktibar kepada semua lapisan masyarakat di Singapura. Dalam kalimah Bismillahirrahmanirrahim, terimalah hos-hos anda, Manaf Dan Mawi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ladies and gentlemen, together with the both of us, saya Mim Alif Manaf. Saya Mim Alif WI Mawi. Ini Manaf dan Mawi Show in Spotify and Apple Podcast. Episod hari ini dibawakan khas untuk anda oleh www.nakkawin.com. Short and simple, untuk perincian lebih lanjut boleh saja lungsuri laman mereka di www.nakkawin.com. Okey, ini nakkawin.com ni ada satu e-portal yang mana ada berbagai perkhidmatan, services pre dan juga post wedding. And it is a newly revamped betul. website. It contains a lot of listing dan juga ada promosi sempena relaunch. Yes. For any new listing sign up, Subscription. dapat 3 bulan subscription percuma. Yes, 3 bulan langganan yang percuma. Betul. Terus telusuri di laman website mereka, sekali lagi www.nakkawin.com. Manap, apa Hai khabar? bro, nak kahwin? Boleh pakai website. Pakai website Apa khabar bro? Alhamdulillah sihat. Kita dah lama tak datang studio Oh betul, dah lama sih. 1 bulan lebih. Lepas kau aku kau. Lepas kau COVID, masa kau kena COVID, aku ketawakan kau penyakit. Lepas tu aku kena COVID, kau ketawakan aku pula. Pada muka kita lah. Alhamdulillah semua dah berasa pulih. InsyaAllah dah kembali ke rahmatullah. Dah baik. Semoga kau tenang di sana. Dan okay, cakap pasal kita berbulan-bulan tak atas ni, guest kita hari ni, dah berbulan juga kita tengok. kita dah banyak kali kita dah plan. Aku bersama Paisir dengan dia tau. Ni bukan patau Bukan. Dia ada sebab-sebab tertentu. Okay, a bit of backstory. Betul. Kita nampak kita kenal guest kita ni. Tak kenal. Kita hubungi beliau. Kita came across got to know about this guest through the social media platform. TikTok. Madang TikTok je kau Body kat rumah sampai pukul 2 pagi tengok TikTok. So there's this particular one post that he uploaded, Correct. which really struck our interest. Betul. Betul-betul kita tarik perhatian kita until we decided that engkau Yes, and aku ingat malam tu, malam aku selalu tengok TikTok malam. Yalah, bini dah tidur tengok TikTok kan. Jadi so untuk mengelakkan kan Daripada konflik. benda-benda yang tak harus ditengok. Betul. Jadi aku ambil link tu. Bila aku nampak video si our guest ni, aku ambil link dia, aku pass kat kau. Cakap bro, we should bring him on. Dan aku tengok, and just happen to be when kau message aku tu, just before that aku pun dah came across dia punya video. Betul. And I was like, I know about this guy. I saw his Masuk video. FYP bro. Yeah, dah masuk FYP. Aku sampai sekarang aku tak faham dah apa benda tu FYP. For you page. That means For you page? FYP is for you page. But what does it what's the motive of that FYP? Kira-kira macam kau among the millions of uploads, you have been the chosen one to selected to be the top. I see. Something like that lah. Okay. Aku pernah masuk tak? Aku pernah masuk FYP. Pernah tak? Okay. How it works the algorithm, how it works. Kalau aku follow kau, the tendency of you get to see the FYP or the people that you follow is higher. Okay. But on the other hand, kalau macam those people that kau tak follow, if you get to see the FYP, that means it has been viewed a lot, dah banyak share and everything lah. Correct. Kau tahu tak macam mana aku tahu pasal ni semua? Pasal? Anak aku yang bilang. Kau tahu macam benda ni semua? Kau yang bilang. Sebab itulah. Kira aku second hand information, kau third hand information lah. Okay, enough about us. Okay, so like what we said lah. Kita dah arrange, dah came across kita punya guest ni. Betul. Kita contacted dia. Betul. Alhamdulillah dia setuju. Alhamdulillah. Okay, dengan pantas setuju lah. Okay. Then after that kita plan, dah schedule nak datang buat interview.
daripada satu ke satu postpone, a lot of things Postpone, happen. Kau kena COVID. First dia postpone pasal aku kena COVID. Then second dia postpone. Aku demam. Kau kena demam. Aku demam belum But, COVID. kita just want to make sure to say on the safe side. Correct. Besoknya kau kena COVID. Betul tak? The first, korang tahu tak? Korang dua orang ni is the first two people on earth yang dapat tahu Dah kena tahu COVID kena tau. COVID. Sebab bila aku test ambil ART pagi tu, the day after we supposed to do the that schedule interview kan. The moment aku dapat tahu aku positif, bini aku kat sebelah pun aku tak bilang tau. Aku message korang dulu dekat group chat kita 3 orang kan. Masin mulut kau mana celaka betul. Tak pasal-pasal semalam cakap postpone. But it was good choice lah. Yeah, correct lah. It happens for a good reason. Correct, Kalau tidak, correct. kawan kita ni pun kena COVID juga. Sebab ni. itu. Dah postpone lagi. Bila kita hantar interview kan je. So it was supposed to be scheduled semalam on the 3rd of March, tapi last minute some emergency happened. Yeah, correct. Tapi ni kali dia pula minta postpone bukan kita on the record dia minta postpone bukan kita. Tapi okey lah, alhamdulillah hari ni managed to get him finally. Dengan without further ado, we welcome our friend, our guest malam ni, Hairul. Apa khabar Hairul? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku nak tanya sebelum kita start kita Dengan pantas interview ni. Aku heran kenapa nama TikTok kau is not your name tu? Is macam a sense of privacy. Privacy, I okay, think alright. privacy. So you want kira dengan nama, okay, terangkan nama TikTok kau apa? Ball fight gym love. Ball fighting love. Okay. Aku tak nak tahu. Aku takut aku nak tanya tau. Ball. tak ada benda kotor, tak ada benda kotor. Tak ada kena pun. Dia suka berperang But his daily post yang aku follow of course is more about personal well-being daripada jasmani. Selalu nampak dia kat gym je. And Bila tengok dia punya post tu teringat zaman teringat kita zaman-zaman dulu kita kan. dulu. Orang pergi What's gym. the last time kau pergi gym bro? Zaman NS tu. Tak. Zaman ni aku lah kurang ajar saya diri cakap. For the record, I used to go to gym a lot, tapi oleh kerana aku Yeah, bro. aku punya rotator cuff. Yes. That all went downhill after that. No, it's not alasan. Okay, aku masih ada valid subscription to the Anytime Fitness tau. Tapi aku torn aku punya rotator cuff. Kau mengaji begitu, semua bayar free tapi tak pergi. It all went downhill after that. Aku tak pergi lah. Ya, kau bila aku last pergi gym? Mungkin tak NS lah. Isya betul lah. Kan, betul kan? Dia personal trainer, dia tahulah. Dia tengok bentuk badan ni NS je tak pergi. Okay, why we Aku pernah masuk sekali je. Tapi tu ingatlah dululah. I think it was last year. Okay. Niat di hati aku nak tukar gaya. Nawai tu dia bagus. Nawai tu je. Tak Dah ada. sampai bro Rivervale Mall dia Everytime Fitness. Masuk je bro. Tengok subscription tak jadi. Sebab itu. Pasal aku fikir balik, aku masuk setahun tak sekali. That's why. I mean, mungkin there's a tip. Jangan pergi yang gym-gym yang kau nak kena bayar subscription monthly punya. Okay. Kau pergi all those Active SG punya masa bayar sekali. Get the momentum going dulu. Tapi itulah jauh nak pergi. Dekat rumah aku siu. Rumah kau dekat depan rumah aku jauh. Sengkang juga apa? Jauh tu nak kena Kepala otak. Tak kira kau main mall depan mata pun aku malas. Itu menandakan yang kita ni pemalas. nak naik rumah bercelik bro. Rumah tinggal 2. Siu. Betul lah, celaka kau. Betul lah. Cakap orang. Aku pun sama. Okay. What kenapa kita interested nak jemput kau Roland? Sebab this is a very candid, a very frank interview pada malam ni. Backstory about our guest. He was an ex-con. Okay, dia pernah dipenjarakan, bekas banduan, and we will get to know more about this later. Tapi that particular post that really struck our attention was because of the fact that something along the line of you are going through selepas kau dibebaskan, kau actually melalui that phase of isolation. Sebelum kau masuk penjara, you used to be a happy go lucky, very outspoken, I mean very approachable person. Tapi selepas kau dibebaskan dari penjara, you tend to isolate yourself, tend to be very exclusive and everything. So this topic is very interesting because selama ni bila kita berbincangkan topik, bukan kita je lah, orang-orang semua luar sana berbincangkan topik tentang bekas-bekas banduan yang ada masalah untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat. That integration issue it is more like secara fizikal.
orang pandang rendah, orang tahu kau ex-banduan, orang pandang rendah. Whatever Mungkin the kau ada stereotypes yang ada kau- tattoo ke apa, whatever lah. correct. Tapi we paid little attention to the emotional aspect of things lah. Dan juga psikologi mereka. Betul. And this is actually very real, more important. No? And it makes a greater impact when you yourself is a man, bro. Betul. Pasal kalau seorang jadi bukan nak no Yalah, No, yalah. disrespect, with not them. being sexist or anything. Pasal wanita, I think their coping mechanism, people will tend to be more empathy, more accepting, more accepting. Tapi bila seorang lelaki, alah jadi Lagi-lagi kau jiwa tengok kental Airul. lah, betul. Badan ketul-ketul, Tengok macam kita. muka fierce. Kau stres kau Tak, apa, kita kau kental lah, kita badan seketul lain. betul. Hairul badan ketul-ketul. Kau imagine kalau macam dia Tak, kita combine. kalau Hairul macam imagine kalau kita members Correct. dia datang kat kita macam we don't know what's going on the background everything, dia datang kat kita aku macam very down lah. Dia cakap alah kau badan macam Betul. orang punya perception. Correct. Tanggapan. So okay, let's start from the beginning. Rul, if you don't mind, can you Okay. share with us Before we start, Ah. aku nak cakap satu before we start lah, kita harapkan ini episod ni bukan untuk kata orang tu sebagai aib Betul, kepada insyaAllah. kepada yang punya diri. Betul. Tapi kita harapkan episod hari ni kan dapat memberikan penjelasan, Pengajaran, ambilkan sebagai satu iktibar kepada Betul. semua. Betul. Mungkin ada orang yang di luar sana situasi sama bersama dengan Hairul. Ya. Okey, dapatkan pelajaran inilah. Betul. Manfaat lah kepada semua. Manfaat, yes. Yep. So as I was saying earlier, Airul, if you don't mind, can share dengan Okay. kita how long ago was that yang kau you did something to actually broke the law. Yeah. If you don't mind sharing, what do you do exactly, berapa lama duduk and everything. Okay, that was back in 2011. Okay. Yes. So it was drug trafficking. You boleh I tanya, was it the first time or you ada sebelum tu pernah Pernah. Before this 9 kali. jom Yeah, 9 Drug related jugalah. no. Campur-campur. Campur-campur. Rojak. Rojak. Okay. Tapi Daripada- drug related pun ada lah. Tapi sejak umur berapa tu you mula get in trouble? First offense was umur 14. So Juvenile lah, bosong lah, institution, kira welfare kau home. naik hierarki terus Terus lah. Sampai yang paling tinggi lah. RTC semua. RTC ni depan mata Ada. boleh. Sampai 2 line Sampai last kali 2 line. Last 2 line. Oh betul. really? Okay, Betul. alright. Trafficking apa? But no, aku bila Hairul cakap gini, aku terfikir pada orang keluarga aku sendiri yang tersayang. Sama. Sebab You went through the same thing also, Manap. aku went through but not as macam extensive as you. Tapi macam abang aku, Oh yeah. dia correct. daripada umur yang kecil tau, dah start to be like delinquent. Understand. So he go through all the channels. Okay. 2011 drug trafficking. Drug trafficking. Yeah. Berapa banyak, if you don't mind? I got caught with 265 grams of methamphetamine, 153 grams of heroin, Ui. sama 45 tablets of adenine, 3 grams of cannabis dengan Baik tu. 15 biji ecstasy. Wow. Kira kau Dalam besar. 7-Eleven. 7-Eleven. Wow. First jatuh charge tali. Belum buka gram, tali. Yalah, standard lah. Apa Ah, maksudnya? Capital punishment lah, death sentence lah. Belum buka gram maksudnya apa? Belum buka gram, belum kira kecil. okay, sekarang law Singapore, Aha. 15 gram of heroin is liable for mandatory death sentence. Serius lah. So Kau it's a berapa red gram? card. 153. Tak apa, Okay. itu bergram-gram sah. Macam mana sampai okay, finally kau punya sentence lepas settle Sentence. everything, 12 tahun. Setengah. macam mana boleh daripada capital Okay. turun 12.5? Okay, jadi bila dia dah hantar HSA, Cuci lah. dia dah cuci semua. Out of 153 grams of heroin, cuma 3 gram aja pure. Jadi potong banyak. You literally dodge the bullet no bro. Tapi cuma yang sangkut sekarang, kita punya law sekarang Singapore law boleh charge satu je. Dia Yes, tak boleh correct. charge multiple. Correct. Oh serius Yes, dia boleh charge satu je. Macam-macam drug yang kau ada sekarang. Kira mana yang Ini paling bukan banyak? untuk pengajaran kat luar Yeah, sana. betul. Kira mana yang paling berat lah? Dia ambil yang paling berat. Paling berat. That one is macam human rights punya law lah. Oh see. 12.5 ketuk berapa sebat? Wow. 10. 10. Bila kau dah tahu kau you were caught with that much, kau dah mentality kau time tu kau fikir ni dah tali gantung. Were you prepared for that, bro? Actually macam 10 hari sebelum aku kena tangkap,
aku rasa macam there's nothing else lah. Nothing else kat luar. Macam kita dah macam sangkut dengan drugs. Kita dah sangkut dalam in criminal life too deep. Kita rasa macam habiskan sudah. Habiskan. Okay. Jadi aku solat juga kat luar. Cuma minta tolong dengan Allah. Okay, ambil lah, kasi habis lah. We do not have the power to stop ourselves. Jadi kita perlu intervention. Betul. Wow. Then this is a good example, the perfect example of God works in very mysterious ways. Kuasa Allah. Mungkin at that interim period ataupun jangka pendek macam kena tangkap. Kau rasa macam alamak, rasa macam siap kena tangkap. Tapi mungkin ni cara Allah untuk answer your prayers. Betul. InsyaAllah. So okay. Wow. Okay. Masa kau kena tangkap, kau tahu bukan confirm lah, tapi kemungkinan besar confirm tali. Perasaan kau macam mana? Aku tahu pasal 150 gram cuci mesti banyak, kurang. Cuma aku tahu yang ais tu sekarang sangkut. Yes, ais sangkut. Wow. Ais je. Pasal dia ada kategori dia. Okay. 250 gram is gantung, 200 gram 265 is 15, 165 125 is 10. Okay. Yes. Wow. So bila dah kena potong tu, dah cuci, dah kena potong 12.5 tu, apa perasaan kau? You manage to actually avoid, okay lah, put it very simple, daripada baju yang ada line sampai tukar baju plain, perasaan kau macam mana? Actually perasaan dia sama je. In the first place, bila aku kena tangkap masuk cantonment tu, bersyukur. Rasa macam bersyukur. Kau rasa bersyukur? Bersyukur. Pasal kita diselamatkan daripada lebih teruk. Kalau mati overdose, mati kita dah high on drug, kita driving kena langgar, lagi teruk mati katak tu. Okay, betul. Jadi kalau kena tali pun sempat juga bertaubat, betul, kan? Putting very simply. Ya, betul. That's a very good way to look at it. Ya, ada perspektif. Tak ada orang tak ada ingat, ada orang nikat betul. So bila dah scale down dah ketuk 12.5, dah kena 10 rotan and everything. Wow. Kau duduk, aku tak bertanya lah rotan tidak, tapi 12.5 potong duduk apa? 10? 8 tahun 4 bulan. Wow. So kau daripada 2011 tu 8 tahun lah. 8 tahun. Solid. Jadi baru you were released in 2019 Julai. Okay, that 8 tahun 4 bulan kat dalam tu, what do you do? Reflection. Selalunya gini lah. Standard bila orang nak keluar ni, dah tahu they self reflect actually. Betul. Bila kau dah self reflect, kau ada azam baru. Okay, kalau aku keluar ni, goal aku nak buat ni semua. Kebanyakan most of them fail. Especially for kau Rul, you also mentioned that this is not the first time. Before that kau dah pernah duduk beberapa kali, a lot of mix lah, 2NA everything. So what makes you tell yourself that, or do you even tell yourself that, okay, this is the last time, enough is enough, aku tak nak balik sini lagi? Or do you always tell that yourself? Itu kita nak kena prepare sebelum kena tangkap. Okay. Pasal kita tahu kita dah bikin salah kan, dah tahu bikin salah, jadi kita dah fikir. Kadang-kadang tak ada benda nak fikir kan. Fikir, okay, ni kalau aku kena tangkap, aku nak berubah, kalau aku panjang umur macam itu. Kita dah plan. Okay. Jadi bila kena tangkap tu, kira dia punya plan tu jalan terus je. Okay. So everything was executed. I see. Cuma dia mula berubah bila dah release. Betul. So when you get to see the outside world, bercampur dengan mungkin kau, aku tak salahkan campuran everything, tapi it's easier said than done. Betul. Bukan senang. Aku tak pernah. Bukan senang, seriously. Actually, to have Hairul, to see Hairul here is one of the success stories. Correct. Among many people. To be blunt, kita have to be in reality juga. Like I say just now, tak banyak orang dapat keluar daripada that lingkaran of that kind of life. Correct. And every now and then, even depan mata aku sendiri, abang aku sendiri, adik ipar aku sendiri, all these people berkali-kali masuk. Gila babi punya. Tak tahulah daripada aku kecil sampai aku besar, daripada RTC sampai ke mana be prison, dah tawaf all over the island of Singapore. Mana pe prison kau cakap aku dah pernah, bukan masuk lah, visit. So dari kecil lah bro. So kadang-kadang it's hard for family members juga, ataupun orang-orang yang rapat dan abang aku to break that stereotypes. Betul. Pasal dah berkali-kali bro. Betul. Berkali-kali dia, sampai bila kau nak berubah, keluar janji-janjinya betul. Tapi tetap sama. Alright. So sekarang kita pun tak tahu, from my side of view, kita pun tak tahu bila dia ni nak jadi last ni. Betul. Bila nak habis. But to have that drive to really change 180 degrees it takes a lot of willpower bro. Gila babi willpower tau.
Okay, back to aku dulu. You know, my story. Aku pun dulu pernah duduk. So, you know, after see my bila tengok abang kita sendiri dulu bila kat dalam, then you see the other side bila je pula datang visit aku. Kita dah macam reality check tau. Oh, this is how it feels to be like my brother. The other side. Jadi kita faham tau macam mana stereotip orang akan tengokkan kita. Oh, kau pun sama macam abang kau, you know, that kind of shit. Even your family members pun have that dah start nak label kau lah. Label tau. But to be honest, aku punya cara, alhamdulillah lah, maybe cara aku really cuci tangan lah. Senang cakap lah, cuci tangan. Aku maybe because apa tau, aku have someone that pillar of strength. Your wife lah. Not my wife, my kids. Oh, your kids. At that point of time, my kids. Aku dah cerai Oh, yeah. So maybe have something to look for. Sometimes is it true that bekas-bekas banduan ni yang bila diorang keluar, like I said just now, tak semua ada that mental strength to overcome this, but sometimes they really need that support. Betul. To follow through them to this journey for that the turnaround. How about you, Airul? What's your you know, your pillar of strength or the support that you motivation get, for you to, you know, turn over? Okay, one of the way bila aku keluar tu, yalah, mak bapak tu kita tak mahu cakap lah. Mak bapak kita pun tak tahu siapa yang mati dulu kan. Jadi we cannot say that mak aku lah, bapak aku, that's my drive. It's macam untuk aku is not true. Okay. For me, in my own personal opinion is humans, diorang cuma cakap boleh motivate ke, dia semua push sikit ke, dia semua macam trigger something, tapi at the end of the day is datang daripada dalam diri kita sendiri. True. Kalau kita harapkan sangat orang tu push kita, harapkan macam girlfriend ke bini untuk push, kali kalau orang tu mati, betul lah. Habis siapa nak pergi push kita? Takkan kita patah balik? Relapse. Relapse, confirm relapse. That's one of the reason juga. Betul. Relapse because your pillar of strength or your support gone. See, but macam no, this is through experience macam abang aku case study dia always relapse because dia campur dengan kawan-kawan dia balik. Betul juga. Brothers dia balik. Bila not just brothers, bila campur orang-orang yang ada kena dengan that activity yang abang tu dia drug gila babi So when bila aku tahu that this thing gonna end not well, bila aku tahu dia dah campur balik je kawan-kawan yang sooner or later mesti relapse balik not his brother je but that drug friends. Pasal kau dapat bezakan. Betul. So bila aku tahu when dia dah patah balik to that drug friends, aku okay, this is it, he's gonna be, but it's true. But macam Hairul, bila kau keluar, do you avoid people yang macam ada sangkut paut dengan kau punya past offense, macam your drug friends? Do you avoid them at all, or kau terus cari kawan-kawan yang lain, atau to keep yourself busy? What do you do? Okay, to be fair, actually kita pun tak boleh macam 100% blame kat kawan. Betul. Pasal mungkin kita baru keluar, kita bersih. Diorang dah masih kat situ juga. Okay. Jadi bila kita campur diorang pun tak ajak isap drug ke, diorang tak ajak. Tak ajak. Diorang bawa kereta mahal pun diorang tak cakap, kau pergi bikin duit lah, beli BM sama aku sama-sama. Diorang tak ajak. Cuma kita rasa yang diri kita nak ikut. Terikut. Pasal kita mungkin punya dah biasa sebelum tu. Pasal kita tak taruh apa-apa niat kat dalam kepala. Ada niat kosong. Understand. So kita duduk kat kedai kopi, kita tengok orang makan macam samosa, okay, aku pun makan lah. Kita tak tarup macam, okay, aku rasa today I want to keep my diet ke apa-apa. Tak ada niat terus. Kosong. Mesti nak ada niat. I see. Okay. But when you were released in 2019, both your parents masih around? Ada. Okay. So macam mana penerimaan keluarga dengan orang-orang sekeliling tu bila kau release in 2019? For me, of course lah, dia orang rindu lah. Of course lah. Dia orang memang rindu. 8 tahun lebih sure. Mak especially rindu sangat lah. Cuma bila aku keluar tu, aku rasa macam, yalah, kita mesti dah cakap dia punya same phrase. Aku tak nak patah balik, aku nak jaga mak aku nak jaga bapak aku. Tapi itu setakat cakap je. Tapi kita mesti nak kena tanamkan niat. Bila keluar tu aku rasa macam, this is my last. Jadi aku mesti nak kena cari anchor. Okay, mana? Aku tak boleh anchor kat orang. Tak boleh anchor kat orang. Pasal orang mati. Yes. Orang 100% mati ataupun orang kecewa dengan kita. Betul. Wow. Jadi aku mesti cari satu anchor. Dia pun ada benda lain nak buat juga, ada masalah sendiri juga. Kita tak boleh mengharapkan satu macam dependent. Kalau kita harapkan mak kita, sekali mak kita bad mood, kita rasa macam kecewa tau. Nanti mak aku bad mood. Mak, apa ni? Aku stress lah, mak aku bad mood. Kita harapkan dia.
Jadi kita mesti nak kena cari benda ataupun sesuatu yang kita boleh anchor on, and we are expected to do something. So Okay, talking about this doing something. Yeah. Benda apa yang kau buat different from the previous time when you were released from prison? Apa yang buat kau apa yang kau buat beza ni, berlainan ni, sehingga kan you manage to really pick up yourself and literally have that willpower, that strength to turn over a new leaf. Okay, untuk aku sendiri personal, the most life changing thing that I do every day until now daripada 2019 exercise. Correct. Because that was my routine back in prison. Kat dalam. So bila kita perhatikan kawan-kawan kita, diorang pun suka exercise juga. Betul. Jadi kita berbual dalam bilik Betul. Oh, aku luar nak main gym, aku nak pergi situ, aku nak pergi sini. Nak bikin badan and everything. Kita ada macam cita-cita yang baik. Cita-cita yang baik. Aku tak nak isap okok lagi gini buat kedebuk. Jadi bila kita keluar tu, aku rasa macam that will be my challenge. That is your motivation. I must exercise every single day. That's the burning desire. So before that, sebelum kau masuk ni, kau tak pernah, you were not in this line lah. I was. Oh, you were in this line now. now. Macam main-main But this time round betul-betul kau betul-betul all out. Dalam memang tak ada, memang banyak time bro. Nak bina badan, nak potong nasi banyak bro. But the biggest challenge is when kau keluar bro. Betul. That's the biggest challenge tau. Whether you want to follow, like aku agree apa yang Hairul cakap. Bila kau dah, bila sebelum tu kau dah ada niat. Tapi untuk aku realize it late. Aku dah jatuh. Bila baru aku dah terantuk baru sadar. But bila aku dah sadar tu, aku fikir, okay, what am I gonna do? Pasal aku dah, kau masih sadar juga. Betul lah. Yang ada dah terantuk. Tak, dengan orang dah terantuk. Kepala dah naik bonyok pun tak sadar-sadar juga tu. The thing is, like say, aku pernah share dalam podcast, episode before, there's a few things that happened to me in prison. Correct. That make me really, kata orang, aku mesti nak berubah. Okay, one of them was my parents, then my kids. Dan tu anak aku, diorang masih lagi kecil. Masih kecil-kecil. And there's a lot of turning point dalam penjara tu. Dan aku fikir, okay, aku dah tahu situasi aku bila aku keluar, society will give me a different look. Not just that, even to nak dapat kerja pun it's gonna be tough tau. And this is true fact. Bila aku keluar tu, I've told you, aku kena forced to resign because of my background, my record. Okay. So I felt very down. So aku dah prepared for that, that I'm gonna get a lot of rejections kat luar. So aku dah prepare apa kerja yang aku nak bikin kat luar, apa fokus yang aku nak bikin kat luar kalau aku keluar ni, that I know that people won't reject me. And apa yang aku buat ni is true lah. Bila aku keluar, aku cakap bila aku kat dalam, aku nak bawa apa, aku nak buat luar, aku nak drive taxi. And aku really did that. Bawa taxi Bro. And because aku bawa taxi, because that's the only thing yang people would not kata orang tu judge you. Yeah, correct. Pasal kau masuk taxi, kau tak judge tu apik tu ke pakcik tu ke, dia dulu banduan ke, tak ada. We will not judge you. And dapat lesen taxi tu agak mudah lah. Masa pergi tu lah, course and everything lah. Itu je. So maybe that is my turning point. You have a set of goals. Untuk kau Rul, kau buat apa masa kau keluar tu to really attain your goals untuk exercise and everything? What do you do? Kau pergi course ke ataupun kau pergi gym? Macam mana? How does it start? Aku tak faham. How do you become a certified fitness trainer? I don't know. Are you a fitness trainer? Yes, I am. Nak kena IPPT ke? Kalau pergi tak boleh jadi fitness trainer. Kita boleh jadi tu. Dumbbell. Dam lah mungkin, bell tidak. Macam mana? Apa yang kau buat? Get the accreditation. Okay, before this I was already a personal trainer. I see. So I went through all the courses, dia punya ada training course, semua. Ada banyak. Ada macam Nafas test. Tak ada. Tak ada. But how to get qualified as a macam mana? Macam mana tu? Okay, you need to take a few certificate lah. Macam kalau local certificate is FIC, Fitness Instructor course, and the BEC, Basic Exercise course. Anybody can go. Anybody can take. Even kalau so to be a personal trainer, actually tak perlu kita
sendiri untuk exercise. Okay. It's just that you have the knowledge. But it's I an added see. advantage kalau if you look well lah. Correct lah. Kau imagine kau compare Hairul datang Kau dah kasi aku jadi case study. Aku sedar diri kita. Imagine kalau Hairul datang, kau nak kena buat gini, orang kena okay. Kalau kita cakap, kau nak relax suara gemuk. Okay, so kau mula bekerja sebagai seorang physical. No, but the thing is orang tak percaya kita fitness trainer. Kau tahu macam faham Adul. Okay. Betul sih dia jadi Okay. fitness trainer. So kau start kerja and everything, you get your life back in check. In momentum everything. But I'm very sure along the way you face a couple of rejection. As per normal lah, ex-con, ex-banduan rejection. Mungkin kau boleh share dengan kita one of the few example yang the type of rejection yang kau face, be it whether hubungan keluarga, kawan-kawan ataupun dari tempat kerja ke macam mana, ataupun clients kau ke, macam mana? How you doing it? So far 2 years plus dekat luar ni, aku tak kerja apa-apa. First job is terus patah balik patah balik to True Fitness, and then so far there is no rejection at all. There's no discrimination at all. No, because we don't macam apa juga dengan klien kita don't expose ourselves. Of course, okay. So from there I started to learn, because most of my clients are professionals. Okay. Millionaires, business owner. So kita tak boleh rasa macam diri kita kecilkan diri kita sendiri. I see. Jadi kita nak kena bukan sama level, tapi kita nak kena kasih diorang faham apa yang diorang perlu. Jadi dari situ kita nak kena sentiasa nak belajar je, macam nak communicate, macam nak faham. Interesting. And benda-benda gini kau boleh apply juga in your own personal life. Yes, betul. And this is very important lah. Back to the initial part, kenapa kita invite Hairul ni. Pasal in one of your posts you face isolation, Betul. Seclusion and everything, that psychological challenges. Kenapa kau post to video yang pasal apa? That post kalau untuk mungkin ada orang takkan faham. Yes. Okay? Tapi yang bagi kita yang mungkin dapat rasainya, that is quite an impactful post by you. Kenapa kau post that kind Ataupun of, but before that, mungkin sebelum kau start ni, mungkin kau boleh kasih kita a bit of macam mana pengenalan pada diri kau. How Hairul yang dulu dengan Hairul yang sekarang, apa beza? Okay. Hairul yang dulu kira suka berbual, gurau senda. dulu kira extrovert lah kira. Extrovert. Very extrovert lah. Very happy. Ya betul lah bro. Kalau nak jual takkan nak bukan nak stereotype. Kau imagine, takkan aku nak beli dengan orang pasal kepada dia ni hantu. Betul. Yeah, it's true. No, put jokes. Dia ni confirm keras. Dia ni dia diam confirm keras. Ya ada je kan. Okay, go on. So very macam outspoken. Cakap terus terang je. Okay. Tapi sekarang punya Hairul ni lepas serve that sentence in particular, I become a little bit more macam introverted, overthinker. Okay. And then rasa macam kadang-kadang macam nak luahkan tapi tak payah cakap lah. Terima je. Okay. Bukan dalam ni. Okay, dalam juga tu. Tapi kalau macam ini, is there anyone or somebody that macam kau to put your shoulder on, macam to put your head on, macam tempat luahkan. Ada is there a particular person or place atau how you really how do you actually vent out atau channel out kau punya? So far tak ada vent out lah. Okay. There is a coping strategy. Okay. Exercise. Okay. Exercise tu kira macam exercise is damage. Macam kita kasih badan kita sakit kan. Siapa suka sakit kan. Tapi bila kita rasa tu sakit, kita rasa macam aku kalau angkat satu sakit gila bro. Batal angkat lagi. Serius ni. Celaka kau. Sakit angkat dumbbell lah tak. Okay. Okay. Sorry. Jadi Kau ni show lah. Orang ni member tengah nak serius ni. Tak ada lah. Dia aku tengah fikir lah. Aku tengah imagine lah aku buat. Dia boleh jadi TikTok pun. Kalau otak kau. cuba rasa ni lah. Jadi kita rasa macam sekarang okay, satu benda buat exercise ni nak perlu sabar. Betul. Jadi sabar. Jadi kita sakit ada sakit ni, tapi kita tak nampak dia punya apa dia panggil tu? Outcome lah. Outcome dia. Tapi kita nak kena sabar kan, nak kena tunggu 6 bulan, 7 bulan baru lose weight. 6 bulan, 7 bulan baru keluar abs. Nak kena sabar.
Okay, Tapi ini sesuatu yang lebih kira dia punya tahap sabaran tu lagi tinggi daripada kerja tunggu gaji. Kerja tunggu gaji kita tahu, okay lagi 29 hari, lagi 28 hari. Tapi bila kita exercise, kita tak tahu. Bila nak keluar aku punya abs ni? Bila nak jadi besar ni tangan? Aku 42 tahun aku tunggu. Serius. Okay, Rul. Talking pasal dah keluar ni. Talking about exercise. Exercise pula. Talking about exercise. Kasih sakit diri. Betul. It makes you forget. That is the word, you know. I mean, to me, that is the word. It makes you forget, lupakan tentang masalah. Betul. But it doesn't make the problem go away. Betul. Correct? Yeah. How do you then tackle this? Apa yang kau buat untuk, because sooner or later, like it or not, kau tetap nak kena hadapi whatever challenges yang kau facing sekarang ni kan, whatever it is lah. So how do you do that? Macam when the dust settle, kau dah penat, kau dah hilang penat, kau duduk, then I was like, shit, I cannot run away from this. I have to face this. Apa yang kau lakukan? Okay, satu most impactful story in my life. Okay. Bila aku belajar tentang sejarah Islam. Wow. Rasulullah SAW selalu pergi Gua Hira untuk berkhalwat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia pun tak share problem dia. Dia tak share. Jadi dia share dengan dia punya best friend, dia punya creator tu. Dia share dengan itu. Tapi Allah tak jawab direct. Jadi dia pun simpan banyak. Beliau simpan banyak, dia simpan. Tapi kenapa dia boleh tahan tu macam metodok? Tu macam punya banyak ujian dia non-stop. Daripada dia dijadikan Nabi umur 40 sampai dia wafat non-stop. Tapi setakat kita baru 2-3 tahun, takkan kita. Dia 20 lebih tahun terus gitu. Dia buang negeri dia buang rumah dengan tak ada duit, tak ada apa. Tapi dia percaya. Aku percaya aku akan sampai ke sana juga. Aku percaya Allah tu dengar, aku percaya Allah tu tolong. Walaupun lambat pun macam mana pun tetap akan. Jadi of course in a way that kita, kalau kita ikut western concept, this is very bad. Yes. This is inside. Ini kita pukul di sini. Tapi it was proven to be effective. Get